kita akan leruskan lagi dengan solat khusyuk. InsyaAllah. Okey, 5 dorongan solat khusyuk. Ni dalam buku Imam Ghazali juga, tapi saya ringkaskan di sini. Yang pertama sekali adalah kita kena merasai seolah-olah kita berhadapan dengan raja sekalian raja atau raja di hari pembalasan. Maknanya raja ni maksudnya program, macam tadi saya sebutkan, program dengan pengetua ataupun dengan raja, kita akan ambil masa awal 1 jam untuk uruskan pelajar-pelajarnya dan sebagainya kan. Sampaikan kelaparan, kadang-kadang kebuluran budak-budak tengok menunggu majlis bermula. Sebab apa? Sebab majlis tu kena disediakan awal. Tapi kita dengan solat lain. Okey, terus lagi kalau berjumpa dengan raja, pakaian kita rasanya macam mana? Kadang-kadang kita pakai tu yang sempurna, yang cantik kan, wangi. Dan berjalan tu dengan penuh adat istiadat kan. Jadi penuh tumpuan masa kita bercakap dengan raja kan, mesti kita bagi penuh, dengar titah raja pun kita dengar sepenuh perhatian. Tak ada kata macam kita sekali pun ada lalat hingga ke hidung kita pun kita biarkan je macam tu, tak bergerak-gerak. Padahal gatal ni kan nak buang lalat tu, tapi tahanlah sebab ada istiadat ataupun jaga tata tertib kita di depan raja. Tapi kalau kita dalam solat, kadang-kadang kita menguap kan, kadang-kadang kita garu-garu situ, garu-garu sini, macam tu. Jadi tanpa rasa dah. Okey, yang seterusnya, maknanya kita dapat datangkan perasaan tu, datangkan perasaan yang ini hebat kan, hebat ni, kehebatan Allah ni lebih hebat daripada raja di dunia ni. Okey. Seterusnya pesalah yang merendahkan diri. Memang kita manusia ataupun hamba yang selalu buat salah, tapi kita kena merendahkan diri. Ada pesalah yang memang tak kisah, macam kan, yang degil orang panggil kan, contoh yang something. Tapi kita adalah pesalah, memang kita tak nafikan kita manusia akan banyak buat salah, selalu buat salah. Tapi kita pesalah yang merendahkan diri. Datang untuk solat ni memang nak bertaubat, insaf, kita nak minta ampun, merendah diri kepada Allah. Macam tu. Memang kita banyak salah dibanding dengan Rasulullah kan. Kalau Rasulullah ni dia keluar tandas, kenapa dibacakan doa ghufranak, lepas tu barulah alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Kenapa keluar daripada tandas sebut ghufranak kan? Kenapa sebelum masuk tandas kita tak baca pun ghufranak, kita baca Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar tandas kita baca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Sebab ghufranak tu minta ampun, keampunan engkau ya Allah. Keampunan apa? Tiba-tiba Rasulullah minta ampun keluar daripada tandas. Bila kita baca, rupanya kan, Rasulullah ni tidak pernah lekang mulut dia, selalu sentiasa berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah dan sebagainya lah. Tak kira lah apa-apa kan. Tapi bila dalam tandas, tak boleh nak sebut. Tak sebut nama-nama dan zikir-zikir semua tu. Hanya dalam hati je. Jadi minta ampun. Kita ni banyak masa yang tidak menyebut nama Allah kan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Ingat saja dalam hati kan. Tapi mulut kadang-kadang malas nak berzikir macam tu. Minta ampun. Kita menjadi pesalah yang merendahkan diri kepada Allah. Okey, seterusnya 3. Malulah kepada Allah. Datang dengan keadaan malu sebab memang kena malu. Allah ni kan, kita memang tak ada tempat lain dah untuk meminta. Hanya Allah saja. Memang kita minta itu, minta ini, minta tu, minta ni, minta lagi. Banyak kita minta dengan Allah kan. Allah pun bagi tu, bagi. Dan yang kita tak minta pun Allah bagi. Kita kena malu. Sebab malu apa? Sebab time kita susah nanti, kalau kita tidak solat khusyuk, kita tidak dekat dengan Allah, time kita nak minta masa kita susah, kita akan rasa susah hati dah. Kan? Allah nak tolong macam mana, biasa aku tak ingat dia. Time susah baru ingat. Sedangkan Allah ni bagi macam-macam. Malulah kepada Allah.
malu. Jadi kita ingat masa susah kita ingat dia, masa susah senang pun kita kena ingat dia. Dan banyaknya kita biasa lupalah masa kita senang kan. Kita kena malu kepada Allah. Jangan jadikan kadang-kadang tak tahu malu kan. Manusia ni berada tak tahu malu. Kebanyakan kita pun termasuklah ni. Kita cakap-cakap ni kadang-kadang muhasabah diri sendiri. Kita tak tahu malu. Kan tangan kita nak kita berdoa tu kan, sampaikan bergegar-gegar tangan kita. Tangan kita macam bergoyang-goyang. Ya Allah bantu, Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Bergegar-gegar tangan kita. Begitu kita memaksa-maksa kadang-kadang. Mendesak-desak Allah kan untuk bagi pada kita. Macam Allah ini boneka kan. Yang kena ikut kata kita dan sebagainya kan. Jadi kita kena rasa malu kepada Allah. Banyaknya Allah bagi nikmat, kadang-kadang kita je tak pandai bersyukur dan tidak bersyukur kepada dia. Okay. Okey, terus kepada 5 ni dorongan-dorongan ni yang perlu kita suburkan. Okey, terus kepada nombor 4. Hamba yang patuh dan cinta pada Allah. Ini memang kita kena di tahap ini. Di tahap yang sepatutnya Allah ni cinta kepada kita. Mana bukti Allah cintakan kita? Allah cintakan kita, buktinya adalah Allah mengutuskan. Allah diciptakan kita tu bukti cinta Allah pada kita pun dia juga. Tapi yang lebih nampak lagi, Allah utuskan Rasulullah kepada kita tu. Rasul kepada kita, memberi pedoman kepada kita, menyampaikan kepada kita, membimbing kita, mengajar kita, Rasulullah tu. Allah sayang kita, Allah utus Rasulullah untuk kita, jadikan Rasulullah itu sebagai ikutan. Baik itu Allah tu. Kalau boleh je Allah tak bagikan Rasul kan kepada kita. Tapi disebabkan sayang dia, tidak semudah-mudah dia nak campak kita ke neraka. Tidak semudah-mudah dia nak bakar kita, nak seksa kita. Tapi Allah bagi Rasul untuk bimbing kita ke jalan yang betul. Selain pada utus Rasul, Allah bagi apa? Tanda Allah cinta pada kita ni. Baiknya Allah pada kita. Allah bagi Al-Quran kepada kita. Allah turunkan Al-Quran, cerita tentang apa-apa yang segala-galanya dalam Quran. Banyak Allah ceritakan tentang kisah-kisah kaum dulu macam ni, apa kebahagiaan-kebahagiaan kita akan kecap api dalam syurga nanti. Macam-macam Allah cerita. Itu adalah tanda Allah cinta dan sayang kepada kita. Allah turunkan Al-Quran. Dan mana lagi bukti Allah cinta kepada kita? Memang bukti Allah cinta pada kita, antara yang ketiga adalah Allah telah mencukupkan segala keperluan kita. Mana Allah cukupkan keperluan kita? Saya kadang-kadang terfikir antara contoh bukti Allah tu sangat mencukupkan segala keperluan kita tu, contohlah apa panggil sudu untuk korek telinga tu kan. Telinga kita kadang-kadang macam gata-gata, ada taik-taik telinga kan. Kita nak guna apa untuk korek taik telinga tu? Jadi Allah ni bagi ilham kepada manusia untuk cipta sudu korek telinga tu. Tidaklah kita menggunakan sudu kat dapur tu kan untuk kita korek telinga, besar sangat, nak masuk pun tak boleh. Tapi Allah bagi idea untuk orang buat tu. Sudu korek telinga. Itu yang macam kita, ya Allah subhanallah, baiknya Allah, engkau ni memang baik. Kan? Lepas tu Allah bagi contohnya lagi berus gigi. Allah bagi akal kepada manusia untuk cipta berus gigi. Kalau tak adanya berus gigi tu, kita akan guna berus apa tak tahu. Kan? Berus tandas kan. Contohlah. Jadi baiknya Allah itu cukupkan keperluan kita. Jadi kita ni sepatut balas segala kebaikan Allah, segala kasih sayang Allah itu dengan kita menjadi hamba yang patuh dan cinta kepada dia. Yang sepatutnya, itulah tahap yang paling tinggi yang sepatutnya kita ada. Untuk kita solat khusyuk ni, bukan kerana dipaksa, disuruh, bukan kerana terbeban, bukan kerana apa-apa, tapi kerana kita memang sepenuh hati, sepenuh jiwa raga nak solat, nak merendah diri pada Allah, nak menunaikan solat dengan khusyuk. Dan yang terakhir adalah, ingat ni, ni solat terakhir. Untuk kita solat khusyuk, setiap kali solat memang kita menganggap ini adalah solat terakhir. Memang benar. Kadang-kadang mungkin akan berlaku lepas pada solat tu kita turun daripada daripada rumah kita, mungkin kita akan mati. Mungkin, na'udzubillah lah kalau mati terkejut, kita pun takut, tapi mungkin berlaku. Dan mungkin ini solat terakhir. Jadi solatlah dengan solat yang terbaik. Kan? Solat terakhir, dan mungkin tidak akan berpeluang lagi dalam keadaan tu. Yang keadaan amannya hari ni, sihatnya hari ni, aman hari ni,
Kalau kita tengok tempat lain, contoh kat Palestin lah ataupun tempat-tempat yang huru-hara kan, yang tengah berperang sebagainya, dia mungkin tak berpeluang untuk solat seperti kita. Mungkin dia tidak aman seperti kita. Dia dalam keadaan solat dalam keadaan takut, gerun, kalut-kalut kan. Sedangkan kita solat dalam keadaan tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa ancaman, bahaya. Kita solat dalam keadaan tenang, aman. Tapi kita masih lagi tak nak solat khusyuk. Dan kita kena anggap solat terakhir tu pun samalah. Mungkin kita akan mati, mungkin akan berlakunya huru-hara di negara kita, maka kita tidak boleh lagi solat dengan seaman ini. Jadi cubalah kita gunakan dorongan-dorongan ini untuk kita solat dengan khusyuk. Ya. Okey. Nak bagi satu formula inovasi juga. Macam mana nak mengingati 13 rukun solat. Isu ni pernah berlaku masa kita soal pelajar-pelajar kita, sebutkan 13 rukun solat. Pelajar-pelajar IPG kadang-kadang sebelum ni lah, dulu-dulu lah ni, 5 tahun lepas. Masa tu dia orang SEM 8. Jadi saya masa tu minta supaya sebutkan. Jadi dia orang pun sebut dengan tangan ni macam tak lepas, tak cukup 13. Kadang-kadang ada yang setengah tu terlebih 13. Lepas tu ada, bila kita bagi kertas untuk dia tulis, tulis tu tak cukup. Dia punya kosong-kosong tengah, akhir ada. Lepas tu dia tulis tak cukup 13, lebih ada, macam itulah. Jadi dengan data tu kita telah buat satu inovasi, macam mana nak mengingati 13 rukun solat dengan mudah. Dengan mudah Nak dengar? Ustaz Misri pun ada. Sukan aku lah. Okey. Semua tangan buat gini. Boleh? Tak nampak lah yang lain ni. Tangan macam ni kan, 4 ni. Apa maksud 4 ni? Kalau macam ni apa? 1. Kahwin 1. Orang lelaki sukalah ni kan. Kalau macam ni? Kahwin 4. Tak. Okey. Okey, dah selesai. Okey, saya seorang yang tunjuk. Orang yang boleh jatuh. 4 jari ni sebenarnya jari ini boleh mewakili 4 rukun solat. Okey, 4 rukun solat. Macam mana cara dia? Cara dia adalah ketika kita sedang berdiri tegak ni kan, kita nak solat ni, berdiri tegak ni ada 4 rukun. Iaitu berdiri tegak, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Jadi 4 rukun duduk di 4 jari. Macam tu. 4 jari ni mewakili 4 rukun. Okey, boleh? Selesai. Berdiri tegak, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah. Okey, selesai 4. Okey, semua jari buat macam ni lagi. Buat macam ni. Okey. Buat macam ni. Buat macam ni lagi. Semula. Okey. Lepas tu genggam. Okey. Lepas tu buat macam ni. Tapi dia kena tegak gini. Dia tak boleh menyerung gini. Dia kena gini. Macam tu. Okey, bagus. Okey. Okey. Tadi dah selesai 4. 5, 6, 7, 8. Okey. Rukuk serta tamakninah. Iktidal serta tamakninah. Sujud serta tamakninah. Duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Okey. Maknanya tadi 4 rukun dah selesai. Kan, berdiri tegak, niat takbiratul ihram dengan membaca surah Al-Fatihah. Seterusnya dengan rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Berapa jadi? 8. Okey. Yang bergerak gini memang kita kena sambung dia ada dengan serta tamakninah. Maknanya rukuk serta tamakninah, iktidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah, duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Okey. Selesai 8. Lagi 4.
adalah, lagi 4 adalah ketika kita duduk tahiyat tu, dia ada 4 rukun. Jadi 4 rukun tu apa? Duduk tahiyat akhir. Jangan sebut duduk tahiyat saja sebab dia mungkin tahiyat awal kan. Kena sebut duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam. Macam tu. Jadi duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam. Okey. Cukup dah berapa jadi? Tertib. Betul? Tak best kan? Sebab kalau dalam dewan kita boleh nyampuk-nyampuk. Tapi kalau ni sehala saya cakap je. Jadi dengan mudah kita mengingati 13 rukun solat menggunakan jari. Okay? Saya ulang sekali lagi ya. Berdiri tegak, niat, takbir, serta tamakninah. Iktidal serta tamakninah. Sujud serta tamakninah. Duduk antara 2 sujud serta tamakninah. Okey, 4 jari lagi. Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam. 12. Yang ke-13 adalah tertib. Macam tu. Boleh? Memang ini adalah cara mudah untuk ingat 13 rukun salat. Sebab kadang pelajar dia boleh, dia baca doa iftitah pun dia kata rukun juga. Kadang-kadang dia kata tahiyat awal pun dia kata rukun juga. Kadang-kadang dia kata dia tercicir di duduk tahiyat akhir. Dia terus kepada baca tahiyat akhir. Kenapa kita perlu mengingatkan pelajar-pelajar kepada 13 rukun salat ini? Kerana apa yang kita tak nak berlaku, sebagaimana pesanan Dr. Hasnan Kassan daripada UKM. Dia datang ceramah dekat IPG. Dia pesan, dia kata, tolong ingatkan pelajar kita semua, dia kata, dalam kita tengah solat, kadang-kadang boleh berlaku mendahului rukun lain sebelum rukun tu. Dia kata ketika kita baca surah Al-Fatihah tadi kan, baca surah Al-Fatihah tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ataupun segini. Tengah sujud tadi kan, sujud macam ni, sujud. Sebab apa kita kena ingatkan budak-budak gitu? Sebab memang kecil tu, memang kadang-kadang kita rasa macam mustahil berlaku, tapi memang akan mungkin berlaku. Sama seperti dipesan oleh beliau juga, ni saya sampaikan teruslah sebab saya rasa macam agak penting juga ni. Ketika pelajar-pelajar membaca, kita baca surah Al-Fatihah. Tak dinafikan kita antara ustaz-ustazah pun kadang-kadang baca surah Al-Fatihah kan. Yang menjadi kerisauan lah kepada Dr. Hasnan Kassan tu, dia kata, kadang-kadang baca Fatihah, laju. Contohnya kita buka Ummul Kitab dengan Al-Fatihah. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Bila kita baca gitu, menyebabkan jadi hilang dia punya huruf mat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Min tu, min, ya, nun tu, huruf mat ya tu dah hilang sebab min nun tu ejaan dia min. Gitu. Ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah hilang ya tu. Sepatutnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Panjangkan sikit walaupun tidak panjang sangat. Jadi dua benda itulah yang dia pesan supaya kita jaga dan kita sampaikan kepada masyarakat. Okey, terus lagi dengan boleh inovasi 13 rukun salat menggunakan jari jemari orang panggil. Tu inovasi tu. Kita sampaikan kepada pelajar-pelajar kita supaya dia ingat lama 13 rukun salat tu. Ni yang betul-betul kita buat.
Ni jari ni tak kira. Berdiri tegak. Niat. Takbiratul ihram. Membaca Al-Fatihah. Okay, terpulang lah nak jari kanan ke jari kiri ke terpulang. Ini serta tamak ni lah. Rukuk serta tamak-ninah. I'tidal serta tamak-ninah. Sujud serta tamak-ninah. Duduk antara dua sujud serta tamak-ninah. Okay, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam.